Laksamana yang berkhidmat kepada baginda ketika itu ialah Megat Seri Rama yang berketurunan Bentan dan bergelar Laksamana Bentan. Pada masa itu, berlaku huru-hara di muara Sungai Johor antara keganasan tentera musuh dan Lanun. Setiap kapal dagang yang berlayar menuju ke Kota Tinggi diserang dan disamun. Serangan juga dilakukan ke atas kapal-kapal yang ingin meninggalkan muara Sungai Johor. Kesan keganasan Lanun ini menyebabkan perdagangan di Kota Tinggi terjejas teruk. Sultan menitahkan supaya Laksamana Bentan menghapuskan Lanun-Lanun tersebut. Beliau akur terhadap arahan itu walaupun berasa begitu berat hati hendak meninggalkan isterinya Wan Anum yang sedang mengandung anak mereka yang sulung. Sepeninggalan suaminya, Wan Anum mengidam hendak makan nangka. Beliau meminta pembantunya mencari nangka masak di merata tempat tetapi gagal. Pada suatu hari, ketika sedang berehat, Wan Anum tercium bau nangka masak. Kemudian, beliau ternampak seorang hulubalang istana sedang memikul sebiji buah nangka menuju ke istana. Wan Anum meminta seulas nangka itu, tetapi permintaannya ditolak kerana nangka itu adalah buah pertama daripada pokok yang ditanam sendiri oleh Sultan. Setelah dipujuk rayu, akhirnya hulubalang itu menebuk nangka kepunyaan Sultan itu. Dia mengambilnya seulas dan diberi kepada Wan Anum. Kulit nangka yang dipotong itu ditampal semula. Kemudian beliau pun terus ke istana untuk mempersembahkan nangka itu kepada Sultan. Di istana, Sultan menitahkan agar buah nangka itu dibelah. Setelah dibelah, baginda melihat kesan tebukan pada buah nangka. Baginda amat murka, lalu menyuruh hulubalang itu menceritakan perihal yang sebenarnya. Hulubalang itu mengaku telah memberi seulas nangka itu kepada Wan Anum atas rasa belas kasihan. Beliau juga menjelaskan jika seseorang perempuan itu mengidam, berarti anak di dalam kandungannya itulah yang ingin makan makanan itu. Sultan Mahmud Shah yang masih bujang itu tidak faham erti mengidam dan ingin melihat sendiri kebenaran dakwaan itu. Baginda memerintahkan supaya perut Wan Anum dibelah sebagai hukuman kerana mengambil buah nangka baginda. Bendahara merayu agar hukuman itu tidak dijalankan kerana terlalu kejam, namun Sultan tidak mengendahkan rayuan tersebut. Hukuman dijalankan dan dengan takdir Allah, baginda dapat melihat bayi dalam kandungan Wan Anum sedang memakan nangka itu. Baginda berasa amat kesal tetapi telah terlewat. Baginda meminta semua yang berada di situ merahsiakan perkara itu dan ancaman bunuh akan dikenakan kepada sesiapa yang engkar. Tidak lama kemudian, Laksamana Bentan pulang membawa kemenangan. Beliau disambut oleh Sultan Mahmud, pembesar-pembesar serta rakyat jelata. Beliau mencari-cari kelibat isterinya di celah-celah orang ramai itu, tetapi tidak kelihatan. Beliau menduga tentu isterinya sudah melahirkan anak sulung mereka dan sedang menjaga bayi itu di rumah. Namun, seorang pembesar menghampirinya dan mengkhabarkan bahawa isterinya telah meninggal dunia sewaktu melahirkan bayi. Bayi yang dilahirkan itu juga turut meninggal dunia. Laksamana Bentan tidak dapat mengawal perasaan lalu menangis. Mulai saat itu, fikiran Laksamana Bentan terganggu. Beliau berjalan-jalan serata kampung tanpa mengira waktu. Suatu senja, ketika Laksamana Bentan merayau-rayau, hujan turun dengan lebat. Beliau lalu berlindung di tepi rumah seorang pembesar.
Kebetulan beliau terdengar penghuni rumah itu sedang bercakap-cakap tentang keganjilannya dan menyatakan simpati atas hukuman kejam yang dijatuhkan ke atas Tuan Anum. Kini, rahsia sebenar telah terbongkar. Sejak itu, Laksamana Bentan menyimpan dendam dan ingin menuntut bela atas kematian isteri dan anaknya, lantas merangka-rangka hari perhitungan. Hai Laksmana, basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga pasti menuai. Ces Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Ces! Sultan Ariel, sultanku sembah! Sultan Zalim, sultanku serang! Anak Bentan jika menjejak kota tinggi kelak muntah darah. Tinggal satu bentara! Binasakan pendahaka itu. Kemangkatan Sultan di atas Julang sungguh menjadikan kita semua. Disemaikan di sini ialah Sultan Mahmud Shah II. Kompleks makam baginda dikenali sebagai makam Sultan Mahmud mangkat di Julang yang dibina bersebelahan dengan Masjid Jamek Kampung Makam. Menurut seorang penduduk di sini, kompleks makam ini berada di bawah pengawasan Tengku Mahkota Johor. Makam Sultan ni, masjid dia di bawah naungan Sultan Johor. Waktu tu ialah Sultan Johor memang ambil berat lah tentang pertama kebersihan, segala-galanya memanglah dia ambil berat. Dari segi kecantikan dia, hiasan dia, berbagai-bagai lah benda ni. Kebersihan dia tu memanglah dia ambil titik berat sangat. Dia memang datang selalulah, setahun sampai 2 kali. Selain makam Sultan Mahmud mangkat di Julang, Kota Tinggi turut menempatkan sebuah muzium yang mempunyai daya tarikan tersendiri kepada para pelancong, khususnya pengkaji sejarah. Terdapat kepercayaan yang mengatakan bahawa
Dulunya tapak muzium ini merupakan kebun nangka milik Sultan Mahmud Shah II. Muzium Kota Tinggi ini terbahagi kepada 6 segmen, yang mana setiap satunya memaparkan peristiwa bersejarah pada zaman Kesultanan Melayu Johor dari dahulu hingga sekarang. Antara yang menarik dipamerkan adalah mengenai zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah II. Menurut fakta, Sultan Mahmud Shah II telah diputerakan pada tahun 1675 di Riau. Selepas pengangkatan ayahanda baginda Sultan Ibrahim Shah, Sultan Mahmud Shah II telah ditabalkan menjadi sultan, meskipun pada ketika baginda baru berusia 10 tahun. Oleh kerana masih kecil, kuasa sultan pada ketika itu dipangku oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Sultan Mahmud Shah II merupakan waris keturunan terakhir Sultan Mahmud Shah Melaka. Menurut ceritanya, Sultan Mahmud Shah dikatakan telah berkahwin dengan Puteri Bunian. Maka atas dasar itu, baginda enggan berkahwin dengan wanita di alam nyata, menyebabkan baginda tidak mempunyai zuriat untuk menyambung keturunannya. Sultan Mahmud Shah mangkat pada usia yang sangat muda, iaitu ketika berusia 24 tahun akibat dibunuh oleh Laksamana Bentan pada hari Jumaat dalam bulan Ogos tahun 1699. Dengan kemangkatan baginda, maka berakhirlah keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Namun, kisah kemangkatan Sultan Mahmud Shah masih menjadi sebutan sehingga ke hari ini.